Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Arab Saudi. Diikuti oleh Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Indonesia. Dan Puan Yang Terutama Dayang Noni Zurainah binti Haji Ismi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Turkiye. Baginda kemudian berkenan menerima menghadap secara bersama ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-50 yang dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin dan Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Datin. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dan Datin, beserta dengan timbalan-timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri dan pasangan masing-masing. Di Galeri Pesambah, Duli Yang Teramat Mulia berkenan memotong kek puja usia dan menerima kad sembah ucapan daripada Jabatan Perdana Menteri. Turut menyembahkan kad sembah ucapan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia, Penerbangan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan, Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah dan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam.
Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Awang Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara dan Datin. Dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Bankuet bagi majlis santap. Doa kesyukuran dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ke-50, Jabatan Perdana Menteri memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengurniakan kesihatan, umur panjang dan kesejahteraan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan juga kerabat diraja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-50. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Komandan Polis Wanita, dan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chetria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Majlis yang disembahkan oleh pasukan polis Diraja Brunei berlangsung di Dewan Bankuet Mes Pegawai Polis Gadong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Bersuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. Sejurus keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek puja usia dan berkenan menerima pesambah daripada pegawai dan kaki tangan pasukan polis Diraja Brunei. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri ke-50 tahun. Majlis diadakan di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua.
Memulakan Majlis Bacaan Ratib Al-Atas dipimpin oleh Awang Muhammad Sharif Wafiuddin bin Jumain, Imam Masjid As-Salihin, dan bacaan doa khas dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Imran, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Majlis diakhiri dengan solat fardu asar. Lebih 400 kg sampah berjaya dikumpulkan semasa kempen kebersihan senegara persisiran pantai bagi serpihan laut Coastal Marvel. Kempen anjuran Kementerian Kesihatan diadakan di Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Antara objektif kempen adalah bagi mengumpul data asas serpihan laut dan menandai rasa tanggungjawab masyarakat dalam melindungi dan memelihara alam sekitar melalui kaedah pembuangan sampah yang betul. Juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa kementerian dan institusi pengajian tinggi di negara ini mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mikraj. Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengadakan majlis seumpamanya yang berlangsung di bangunan kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Menyerikan majlis, ceramah khas peristiwa Isra' dan Mikraj disampaikan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis tahun ini diselenggarakan oleh Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang mampu menurunkan hujan mengikut kehendaknya. Begitu juga menghentikan hujan tersebut. Semuanya hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala di dalam ayat. Sementara itu, Kementerian Pendidikan juga mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mikraj yang diadakan di Pusat Tingkatan 6 Sengkurong. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis disediakan dengan tazkirah khas bertajuk Ibrah Peristiwa Isra' dan Mikraj Jaga Solat. Dinukilkan di dalam surah Al-Isra' ayat pertama dan Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa melalui Unit Keugamaan dan Takmir Surau, Pejabat Hal Ehwal Pelajar juga mengadakan majlis yang sama. Majlis diadakan di universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Forum khas bertema Sembahyang Tiang Agama dipengerusikan oleh para pelajar Yunisa bersama dua ahli panel. Kolej Perniagaan Laksmana LCB kini menganjurkan Hari Terbuka LCB 2024 di bangunan tambahan kolej berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diselajurkan dengan pengenalan dua kursus baharu iaitu Pengembaraan dan Pelancongan dan Teknologi Maklumat. Penganjurannya antara lain memberi peluang kepada bakal pelajar, pelajar dan ibu bapa untuk meninjau sendiri kemudahan, perkhidmatan dan produk yang terdapat di kolej tersebut. Sementara itu, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB juga mengadakan Hari Terbuka Studi yang dihasrat dapat memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai institusi pengajian berkenaan yang menumpukan kepada bidang perguruan ugama. Hari Terbuka diadakan di kawasan kampus kolej berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Antara pengisian acara, pemberitaan dan sesi konsultasi mengenai program dan kursus akademik dan pameran kurikulum. Pendaftaran bagi kemasukan ke Kupu SB sesi 2024-2025 akan mula dibuka pada 19 Februari hingga 16 Mac 2024 melalui pautan pendaftaran di laman sesawang Kupu SB. Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa juga mengadakan Hari Terbuka bagi kampus Sinaut di daerah Tutong.
Hari terbuka itu dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Acara tahunan itu mengongsikan pelbagai program pengajian akademik yang ditawarkan yang sesuai dengan kelulusan dan kesesuaian prospek kerjaya kepada para pelajar yang berminat melanjutkan pengajian. Antara pengisian acara termasuk sesi konsultasi dan interaksi bersama para tenaga akademik. Juga bersempena Hari Terbuka Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa mengadakan majlis penghargaan dan penyampaian hadiah para pemenang pertandingan inovasi. Majlis berlangsung di kampus Sinaud Yunisa di daerah Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Dr. Arman bin Haji Asmat, penolong Rektor Penyelidikan Antarabangsa dan Perkhidmatan Yunisa. Seramai 12 orang menerima pingat dan sijil bagi pertandingan poster, video, projek inovasi dan pitching. Penerima pingat bagi poster, Awang Maksum bin Haji Isa, Awang Muhammad Syazman Shah bin Jaludin bagi pertandingan video. Sementara itu, projek inovasi dimenangi oleh Awang Dindin Hamam Siddiq dan pitching oleh Awang Iman Hafiz bin Aziz. Pertandingan dihasrat dapat meningkatkan kesedaran kalangan pelajar dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang menjana daya inovatif dan kreativiti minda. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru Negara Brunei Darussalam menganjurkan projek Fatul Barakah 5.0. Diadakan sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan, projek berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap, Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Projek diadakan sehingga hari ini bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang secara pandu lalu. Projek yang sama juga diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait. Orang ramai boleh menghantar sumbangan bermula pukul 8.30 pagi hingga 4 petang secara pandu lalu. Antara sumbangan yang diterima, beras, gula, minyak masak, tepung dan barang keperluan asasi. Dan di daerah Tutong, penerimaan sumbangan daripada orang ramai melalui projek yang sama diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah berkenaan. Projek tersebut merupakan usaha dan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru dengan hasrat memberi peluang orang ramai memberi infak jariah berupa keperluan asasi untuk diberikan kepada asnaf mu'allaf. Sebahagian besar kawasan di daerah Temburong mengalami gangguan bekalan elektrik kemarin. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE, Jabatan Perdana Menteri, dalam siaran akhbar mengongsikan JPE telah pun membekalkan bekalan tenaga elektrik melalui Perkhidmatan Janakuasa Bergerak Genset secara sementara bagi memastikan penduduk yang terjejas dapat menerima bekalan tenaga elektrik. Untuk makluman, kerja-kerja membaiki kerosakan dan pemulihan bekalan tenaga elektrik dari rangkaian elektrik ke kawasan-kawasan yang terjejas telah selesai dilaksanakan pada pukul 8.29 malam tadi. Punca awal gangguan bekalan elektrik disebabkan oleh kerosakan peralatan pada salah sebuah jentera diesel di Pusat Janakuasa Belingus, Temburong yang telah pun dibaik pulih. Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Esok 19 Februari, pemeriksaan akan dilaksanakan di stesen minyak Koperasi Persatuan Kampung Lubuk Pulau, Kampung Telisai dengan tanggungan Berhad Tutong. Manakala pada 20 Februari di syarikat stesen minyak Telisai Sendirian Berhad. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi.